Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, saya bersama ahli kumpulan saya akan membentangkan berkenaan Kerajaan Melayu Awal dan tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Rakan seperjuangan saya iaitu Nur Syahira binti Rahim dan saya sendiri, Ku Azwan bin Ku Ismail. Pensyarah yang dihormati Encik Hamidi bin Saleh. Baiklah, kita akan melihat apa itu Kerajaan Awal Melayu. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, kita akan melihat di bahagian tayangan slide seterusnya. Baiklah, tahukah anda bahawa terdapat 6 kerajaan awam Melayu? Ini merupakan peta negara Malaysia. Oleh itu, ayo mari kita meneroka. Kerajaan Melayu awal ialah kerajaan yang telah wujud sebelum zaman Kesultanan Melayu Melaka. 6 kerajaan tersebut iaitu Kerajaan Kedah Tua, Kerajaan Citu, Kerajaan Stang Tubong, Kerajaan Gangga Negara, Kerajaan Temasek dan Kerajaan Berwas. Setiap kerajaan ini wujud pada tahun berbeza. Semua kerajaan ini juga terkenal sebagai pusat perdagangan kerana kedudukannya yang berada di pesisiran pantai serta di muara sungai. Laut dan sungai menjadi penghubung utama. Sumber ekonomi penduduk awal, kerajaan awal juga merupakan hasil laut, perkapalan dan perdagangan. Oleh itu, kita akan bergerak kepada kerajaan yang pertama iaitu Kerajaan Kedah Tua. Kerajaan Kedah Tua wujud pada abad yang kelima, lokasi di Lembah Bujang. Antara ciri-ciri Kerajaan Kedah Tua iaitu mempunyai nama lain dikenali sebagai Ciaca ataupun Kataha. Kemudian agama Buddha dan Hindu merupakan agama pegangan pada ketika itu. Turut mempunyai pelabuhan interport, terlindung daripada angin monsun, barang dagang dari luar iaitu kaca, sutera dan manik serta mempunyai gunung jerai sebagai panduan kapal. Baiklah, antara keistimewaan Kedah Tua iaitu mempunyai peninggalan candi yang berada di Lembah Bujang, mempunyai gunung jerai serta melakukan pengeluaran padi. Manakala kerajaan yang kedua pula iaitu Kerajaan Citu. Kerajaan Citu wujud pada abad yang ke-6 iaitu berlokasi di Sungai Kelantan. Antara ciri-ciri Kerajaan Citu iaitu tidak mempunyai pelabuhan. Raja Gautaman merupakan pengasas Kerajaan Citu. Agama Hindu merupakan agama yang dianuti serta raja berkuasa mutlak dan dibantu oleh 3 orang menteri. Seterusnya, kita akan melihat keistimewaan Citu. Antara keistimewaan Citu, ia merupakan tanah jajahan di Kelantan, mempunyai hubungan diplomatik dengan Kerajaan Cina Lama serta perkataan Citu wujud sehingga hari ini di Kelantan. Seterusnya, kita akan melihat kerajaan yang seterusnya iaitu Kerajaan Stang Tubong. Kerajaan Stang Tubong telah wujud pada abad yang ke-7 iaitu berlokasi di Sungai Sarawak. Antara ciri-ciri Kerajaan Stang Tubong ia wujud pada abad sekitar 7 Masihi, terkenal dengan pelabungan biji besi serta mempunyai pelabuhan yang terkenal. Kita akan melihat keistimewaan Kerajaan Stang Tubong. Kerajaan ini merupakan kawasan lombong, mempunyai pusat peleburan biji timah ataupun biji besi, pusat pelaburan serta mempunyai kawasan pelaburan terkenal antara pedagang. Seterusnya, kita akan melihat Kerajaan Gangga Negara yang wujud pada abad yang ke-11 dan lokasi dikatakan wujud di Sungai Dinding Perak. Antara ciri-ciri Kerajaan Gangga Negara iaitu istana terletak di atas bukit. Agama Hindu merupakan agama yang dianuti pada ketika itu
serta wujudnya dan adanya artifak patung Avalokiteshvara yang merupakan bukti bahawa kerajaan Gangga Negara ini wujud pada ketika itu. Antara keistimewaan Gangga Negara iaitu mempunyai penanaman padi, kawasan jajahan meliputi beruas dan dinding perak serta mempunyai perdagangan hasil pertanian. Baiklah, kerajaan seterusnya iaitu Kerajaan Temasek. Kerajaan Temasek wujud pada abad yang ke-14 dan berlokasi di Singapura. Antara ciri-ciri Kerajaan Temasek iaitu kedudukan yang strategik, aktiviti perikanan dan melibatkan hasil laut, serta Singapura diambil nama daripada perkataan Sanskrit iaitu Simba. Kita beralih kepada keistimewaan Temasek. Antara keistimewaan Kerajaan Temasek iaitu diasaskan oleh Sang Nila Utama, merupakan putera Raja Panglembang, dan antara keistimewaan lain, Kerajaan Temasek berada di muara Sungai Singapura dan merupakan kawasan perikanan. Dan untuk kerajaan yang terakhir iaitu kerajaan yang ke-6 iaitu Kerajaan Beruas. Kerajaan Beruas wujud pada abad yang ke-15 di lokasi Sungai Dinding Perak. Antara ciri-ciri Kerajaan Beruas iaitu pokok beruas menjadi asas kepada terhasilnya nama Kerajaan Beruas. Pengkalan Ipoh, Hulu Kinta, Bido, Tanjung Rambutan dan Sungai Siput merupakan sebahagian daripada Kerajaan Beruas, dan artifak pedang, ketulan timah dan tembika merupakan antara ciri-ciri Kerajaan Beruas. Kepada keistimewaan Beruas, antara keistimewaan Kerajaan Beruas iaitu wujud selepas kejatuhan Kerajaan Gangga Negara, kemudian mendapat nama daripada pokok beruas dan mempunyai kawasan pengeluaran padi di bahagian pantai barat. Apa tujuan kamu datang ke sini? Tahu daripada berserah, rasa terasau. Kita akan bunuh kepada kamu. Você vai pagar por isso. Você vai ser perdido de sua decisão. Para o Rei Gloria, datang! Ini kerajaan kita. Jangan biarkan pencerma-pencerma itu menaloki kamu semua. Hapuskan mereka semua. Ya, hapuskan mereka. Ya, hapuskan mereka. Ya.
Baiklah, saya teruskan pembentangan dengan tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Yang pertama, kita pergi kepada maksud tokoh terbilang. Tokoh terbilang ialah tokoh yang mempunyai keistimewaan dan memberikan sumbangan kepada kegemilangan sebuah negara dan bangsa. Sumbangan ini akan dikenang sepanjang zaman. Kesultanan Melayu Melaka mempunyai tokoh yang terbilang dan dihormati dalam kalangan masyarakat Melayu Melaka itu sendiri. Seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri tokoh terbilang. Saya senaraikan 6 ciri utama. Yang pertama, boleh dicontohi. Yang kedua, berpengaruh dalam sesebuah masyarakat. Yang ketiga, dihormati oleh masyarakat dan disegani. Yang seterusnya adalah amanah. Amanah sangat penting dalam menjalankan tugas. Yang terakhir adalah berwibawa bagi menunjukkan keagungan seseorang tokoh. Okey. Tokoh-tokoh terbilang zaman Melaka, saya senaraikan 3 tokoh utama iaitu Tun Perak seperti mana kita tengok gambar, yang kedua Laksamana Hang Tuah dan yang ketiga pengasas Kesultanan Melayu Melaka itu sendiri iaitu Paramiswara. Yang pertama kita pergi kepada tokoh iaitu tokoh Bendahara Tun Perak. Tun Perak bin Perpatih Sedang nama diberi. Jawatan Tun Perak sebagai Bendahara Melaka. Tun Perak juga mempunyai gelaran Bendahara Paduka Raja. Pengalaman Tun Perak, dia pernah memegang jawatan sebagai penghulu Kelang dan penghulu Bendahari Melaka. Tun Perak pernah bertugas pada zaman Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin Riayat Shah dan Sultan Mahmud Shah. Sepanjang pemerintahan sultan-sultan tersebut, banyak kebijaksanaan dan kewibawaan yang ditonjolkan oleh Tun Perak. Baiklah, seterusnya adalah peranan Tun Perak. Tun Perak pernah mempertahankan Kesultanan Melayu Melaka daripada serangan Siam sebanyak 2 kali. Tun Perak juga memperluaskan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka ke banyak daerah. Yang seterusnya, Tun Perak menjadi penasihat Sultan Melaka dalam hal-hal kerajaan. Dan yang seterusnya, Tun Perak menjalankan tugas pentadbiran atas arahan Sultan Melaka. Tun Perak juga membangunkan Melaka sebagai pusat perdagangan dan menjalinkan hubungan antarabangsa dengan kerajaan luar. Seterusnya, saya pergi kepada kebijaksanaan Tun Perak. Kebijaksanaan Tun Perak digambarkan melalui 2 peristiwa. Yang pertama, serangan Siam terhadap Melaka pada tahun 1445, di mana Sultan menitahkan Tun Perak untuk mencari strategi menentang serangan Siam. Tun Perak mengarahkan tentera-tenteranya untuk bersedia melawan serangan Siam, sehinggakan pasukan mereka begitu kuat menyebabkan Melaka berjaya menentang Siam dengan jayanya. Yang kedua, serangan Siam terhadap Melaka pada tahun 1456. Pada ketika itu, Siam sekali lagi menyerang Melaka. Tun Perak mencari satu idea iaitu mengikat jambung di setiap pokok bakau. Pada ketika itu, tentera Siam melihat bahawa Melaka mempunyai benteng pertahanan yang kukuh dan menyebabkan mereka berundur daripada menyerang Melaka. Seterusnya kita telusuri tentang kehebatan Tun Perak. Yang pertama, menjadi penasihat Sultan. Tun Perak menjadi penasihat kanan Sultan dalam bidang pentadbiran. Ianya cekap dalam membantu Sultan mengubal dasar-dasar kerajaan, menyebabkan kerajaan Melaka menjadi kegemilangan. Yang kedua, menjalankan tugas-tugas pentadbiran atas arahan Raja. Dia menjalankan tugas rasmi ketika Raja Sultan Gering ataupun keluar negara. Mentadbir Melaka dengan penuh amanah. Yang ketiga, mengukuhkan Kesultanan Melayu Melaka sebagai sebuah pusat perdagangan yang gemilang, menyediakan kemudahan gudang dan rumpah tumpangan, menyediakan penempatan bagi pedagang-pedagang asing untuk datang berdagang di Melaka, dan yang terakhir menjalinkan hubungan antarabangsa bersama kerajaan luar kerana sedar akan kepentingan tersebut dan menjalinkan hubungan dengan Siam dan China. Seterusnya adalah Laksamana Hang Tuah. Laksamana Hang Tuah berasal dari kampung Sungai Duyung dan bapanya bernama Hang Mahmud. Beliau berkawan dengan 4 orang sahabat seperti yang kita tahu iaitu Hang Kasturi, Hang Lekir, Hang Lekiu dan Hang Jebat.
Hang Tuah merupakan seorang yang sangat tangkas. Beliau berani, mahir dalam bersilat sehingga mampu menjadi pahlawan yang hebat. Hang Tuah dan para sahabat pernah menghalang orang mengamuk yang ingin membunuh orang lain. Peristiwa itu menggambarkan beliau seorang yang berani dan hebat. Hang Tuah dilantik menjadi Laksamana, manakala 4 orang sahabat yang lain dilantik menjadi Hulu Balang Melaka. Hang Tuah pernah dilantik oleh Sultan menjadi duta mengetuai utusan ke China, menunjukkan bahawa Sultan mempercayai Hang Tuah dengan apa yang ditonjolkan olehnya. Namun begitu, ada musuh yang menabur fitnah sehingga Sultan menitahkan hukuman bunuh tetapi diselamatkan oleh bendahara. Sehingga kini kita dapat lihat bahawa jasa Hang Tuah tetap dikenang dalam sejarah Melayu Melaka, menggambarkan banyak nilai-nilai positif yang boleh diambil daripada Hang Tuah. Seterusnya, kesetiaan tidak berbelah bagi dalam diri Laksamana Hang Tuah. Hang Tuah sanggup berkorban nyawa sejak usia kecil lagi demi mempertahankan Melaka. Hang Tuah juga sentiasa mengutamakan kehendak pemerintah dalam segala aspek dan segala hal. Yang ketiga, Hang Tuah mempertahankan Sultan Melaka daripada dibunuh walaupun mengancam nyawanya sendiri. Dan yang keempat, Hang Tuah sanggup membunuh sahabatnya sendiri demi kedaulatan raja. Hal ini menggambarkan bahawa segala apa yang dalam kehidupannya sanggup dipertaruhkan demi kerajaan dan demi raja. Seterusnya tentang kehebatan Hang Jebat. Kehebatan Hang Jebat yang pertama, Hang Jebat pernah menjadi ketua Angkatan Laut dan menjaga keselamatan perairan Melaka daripada lanu, daripada negara-negara luar. Kita dapat lihat dalam gambar tentang kegemilangan perairan Selat Melaka. Yang kedua, menjaga keselamatan pedagang di Selat Melaka, iaitu di mana laluan pedagang-pedagang asing. Dan yang ketiga, Hang Tuah juga pernah menjadi ketua peminangan Puteri Gunung Ledang bagi Sultan Melaka kerana kepercayaan Sultan terhadap Hang Tuah. Dan yang keempat, Hang Tuah menjadi ketua utusan kerajaan Melaka ke China, Siam, Turki dan India, menggambarkan bahawa Sultan mempercayai Hang Tuah. Dan yang terakhir, Hang Tuah pernah menjadi pengawal peribadi Sultan ketika baginda pergi ke kerajaan Majapahit ketika itu. Dan yang seterusnya adalah kebijaksanaan Hang Tuah. Hang Tuah merupakan seorang tokoh terbilang yang bijaksana. Hal ini kerana Hang Tuah berjaya menguasai pelbagai bahasa seperti Siam, Jawa dan Cina. Seperti yang kita lihat gambar, bahasa Siam yang dipelajari oleh Hang Tuah. Yang kedua, Hang Tuah berjaya membeli meriam dan ubat bedil dari Mesir dan Turki serta memperkemaskan pertahanan Melaka. Seperti yang kita lihat gambar, meriam yang menjadi benteng pertahanan kerajaan Melaka pada ketika itu. Dan yang ketiga, Hang Tuah berjaya membeli 10 ekor gajah daripada Siam untuk dipersembahkan kepada Sultan. Kita nampak gambar gajah yang naik perahu tu adalah gajah yang beli daripada Siam kepada raja. Dan yang terakhir, Hang Tuah berjaya menjinakkan kuda liar yang tidak dapat ditunggangi oleh orang lain, menunjukkan Hang Tuah ini bijak mencari cara untuk menjinakkan kuda. Kita pergi kepada tokoh yang terakhir, iaitu pengasas Kesultanan Melayu Melaka, iaitu Paramiswara. Siapakah pengasas Kesultanan Melayu Melaka? Menurut Sulalatus Salatin, iaitu Sultan Iskandar Shah, dan menurut Suma Oriental, iaitu Paramiswara. Latar belakang Paramiswara, beliau merupakan putera kerajaan Melayu dari Palembang. Kerajaan Majapahit mahu menyerang Palembang pada ketika itu, menyebabkan Paramiswara meninggalkan Palembang bersama pengikut-pengikutnya menuju ke Temasek kerana serangan Majapahit tersebut. Paramiswara mengasas Kesultanan Melayu Melaka. Paramiswara dan pengikut-pengikutnya dia berlayar sehingga ke muara Sungai Bertang. Dia berteduh di sebuah perkampungan nelayan sebagai persinggahan. Pada ketika itu, Paramiswara menyaksikan peristiwa pelanduk menendang anjing buruannya. Pada ketika itu, beliau berasa sangat kagum.
dan mendirikan kerajaan sempena nama pokok Melaka pada tempat berkenaan. Dan Parameswara berkahwin dengan Puteri Ratna iaitu salah seorang anak sultan dan telah memeluk Islam pada tahun 1414. Keistimewaan Melaka semasa pemerintahan Parameswara. Yang pertama, kedudukan Melaka yang strategik. Melaka berada pada kedudukan strategik di antara jalan laut timur dan jalan laut barat. Hal ini dapat menarik minat pedagang untuk singgah berdagang di Melaka dengan kedudukan yang strategik. Yang kedua, kebijaksanaan pemerintah pada ketika itu. Pemerintah mengamalkan sistem pentadbiran yang cekap dan terbuka. Sikap keterbukaan ini menarik minat kerajaan asing untuk menjalinkan hubungan diplomatik dengan Melaka, menyebabkan banyak faedah yang diperolehi oleh kerajaan Melaka itu sendiri. Yang ketiga, kegigihan pemerintah iaitu Parameswara. Ia gigih dalam memajukan Melaka sebagai sebuah pusat perdagangan dengan mengarahkan Tun Perak, dengan mengarahkan Hang Tuah dalam melaksanakan tugas-tugas Melaka di Melaka. Dan yang terakhir ialah terlindung daripada tiupan angin monsun. Hal ini menyebabkan perairan Melaka berada dalam keadaan aman dan membolehkan kapal-kapal berlayar dengan keadaan selamat. Kita dapat lihat gambar iaitu pelabuhan Melaka yang dipenuhi oleh kapal-kapal dagang dan berdagang di Melaka. Kita dapat lihat iaitu peranginan monsun yang selamat di Selat Melaka, dan kita dapat lihat bahawa Melaka maju menjadi sebuah pusat perdagangan yang gemilang dan memajukan empayar Melaka itu sendiri. Baiklah, yang terakhir, kita dapat lihat daripada pembentangan ini daripada kawan saya, Ku Azwan bin Ku Ismail, dan saya sendiri, Nur Syahirah binti Rahim, menerangkan tentang sejarah kerajaan awal dan tokoh-tokoh terbilang di Kesultanan Melayu Melaka yang kita dapat saksikan isi-isi penting dalam topik tersebut. Dan sekian, terima kasih atas tumpuan anda. Terima kasih.